Okey, selamat pagi semua. Apa khabar? Baik. Ada makan pagi tadi? Okey, siapa yang tak makan lagi? Semua sudah makan. Okey. So, selamat datang ke training hari ini. Topik yang kita akan lihat hari ini adalah rigor dan signalman. Okey, siapa yang tahu apa tu maksud rigor? Tak tahu. Okey, nanti sekejap lagi saya akan ajar. Sebelum tu, biar saya kenalkan diri saya. Nama saya adalah Doran Egner, seperti lihat di sini. Ini adalah nombor pendaftaran saya dengan SNTC lah, ataupun nombor pendaftaran saya sebagai seorang lifting supervisor. 15 tahun berpengalaman dalam bidang keselamatan, kesihatan dalam construction field, oil and gas. So sekarang ni saya bekerja dengan salah satu company lah yang buat projek untuk oil and gas, minyak dan gas. Okay, kita ada few klien yang besar-besar semua. So basically saya akan travel satu Malaysia, saya akan pergi banyak tempat. Kadang-kadang kalau terpaksa saya akan pergi ke Kelantan juga lah untuk melihat kerja-kerja yang ada. Dan saya mempunyai bachelor degree dalam occupational safety and health. Ijazah sarjana muda dalam keselamatan dan kesihatan. Dan saya juga mempunyai sertifikat ataupun kompetensi sebagai seorang auditor untuk quality. Pernah tak bila pergi mana-mana nampak kilang ke apa-apa kedai-kedai dekat situ ISO 9001 certified? Pernah nampak tak perkataan ni? Dekat kilang-kilang kan, mana-mana dia ada tuliskan, kerana setengah orang punya baju pun ditulis. So 9001, 2015 ini berkenaan dengan quality. So saya lah lead auditor, external lead auditor. Saya akan pergi buat audit dekat company-company yang mahu beralih dia punya company ke quality untuk mengambil kompetensi ataupun certification under QMS. Dan saya juga adalah competent lifting supervisor. Dia adalah nombor pendaftaran saya. Saya juga melatih orang dari segi rigor, signalman, slinging, lifting supervisor, dan juga kebanyakan training latihan berkenaan dengan tapak pembinaan construction site. Sebelum kita beralih ke training, saya mahu setiap seorang memperkenalkan diri kamu. Nama, jangan cakap umur lah, saya tahu umur lah. Okey. Kahwin tak kahwin pun tak apa. Ada girlfriend berapa pun tak apa, jangan cakap, saya tak mau tahu. Okey, itu kepandaian anda. Okey, kalau ada girlfriend lebih daripada satu ke dua ke, itu kepandaian anda lah. Okey, just nama, bekerja berapa tahun dan bekerja sebagai apa. Boleh? Kita mula daripada sini. Nama? Nama Muhammad Ustaz. Okey, berapa tahun bekerja di sini? 12 tahun. Bekerja sebagai? Kerja sebagai apa dekat sini? Komen ke? Barang kita jalan. Kongsi kong. Okey, general worker kongsi kong. Okey, baik. Nama Syabul Jamal. Saya duduk Malaysia 13 tahun. Okey, Saya kerja dalam site Kongsikong. kongsi kong. Okey, buat Muhammad Salawi, supervisor. 15 tahun. Supervisor tapak sini lah. Okay, ada setengah daripada kulim juga kan datang sini. Oh, dari kulim. Okey. Buat. Nama Marif Rizwan. Sebagai site engineer. Nama saya Parang. So saya sebagai site safety supervisor. Sebagai site safety supervisor selama 10 tahun. Okey. Okay, nama saya Ikhwan. Umur 21. Tak apalah umur, tak apalah. Umur 21. Kerja jenis site supervisor. Saya supervisor. Baru 4 bulan. Okey. Nama Zulkifli. Dia gaya sikit dah. Dia kata macam nak pergi ni. Sakit mata ke apa? Tak, memang macam pekerja tu lah. Okey. Biasa supervisor lah. Saya supervisor juga. Okey. Nama Muhammad Gulam Rasul. Malah saya duduk 3
15 tahun saya tidak ada lepas. Okey. Aku jauh, mana saya dulu berapa tahun, sedikit pun sekarang. Okey. Tolong dia tak betul. Dia nama Muhammad Mustafa, Malaysia dulu 6 bulan. Okey. Dia pun sekarang. Okey. So terima kasih untuk memperkenalkan diri kat kamu. Kalau kamu expect saya terus panggil nama kamu, itu memang tak boleh lah sebab kita ada dekat 10 orang kat sini. Okey, nama yang saya ingat saya akan panggil. Nama yang saya tak ingat, macam orang Bangladesh saya akan panggil Bai. Okey, macam orang kita saya akan panggil abang ke bro ke macam tu. Okey. Kalau saya ingatlah nama saya akan panggil nama lah. Okey. Okey, kita akan ke topik hari ini. Hari ini kita akan lihat berkenaan dengan rigging dan signal man. Okey, biar saya bagi tahu apa itu rigging, apa itu signal man. Rigging ni kamu semua pernah buat tak kerja-kerja mengangkat pakai kren? Okey. Dalam kerja-kerja mengangkat, dia ada few nama yang akan kita panggil. Nanti saya akan tengok, kita akan tengok dalam slide ini. Rigger ni bermaksud seseorang yang buat ikatan terhadap sesuatu beban ataupun barang yang kita nak angkat. Contoh, saya nak angkat BRC. BRC dah ada dekat situ. Sekarang ni siapa yang akan bagi ikat? Siapa yang akan pakai itu? Panggil lam turun. Siapa yang akan pakai itu rantai ke ataupun wrapping band ke, siapa yang akan pakai? Kamu yang akan tolong pakai kan? Ya. Okey. Macam pakai baju, kita pergi pakaikan barang untuk ikat. Jadi orang yang pergi ikat itu kita panggil rigger. Sebab dia seorang sahaja yang tahu macam mana untuk buat ikatan. Sebab dia kena periksa dia punya center of gravity, pertengahan gravity, supaya load ataupun beban tersebut tidak melambung ataupun tidak jatuh. Itu adalah tugas seorang rigger. Itu adalah maksud rigger. Okay, apa itu signal man? Signal man dalam bahasa kita panggil pemberi isyarat. Orang yang memberi isyarat kepada kren. Dari segi tangan ataupun suara, audio. Biasa kita pakai tangan kan? Okey, macam-macam akan keluar. Okey, tarian semua akan keluar. So itu adalah signal man. So basically hari ini kita akan melihat tentang rigger, iaitu orang yang membuat ikatan dan orang yang menjaga beban tersebut, dan juga kita akan melihat berkenaan dengan signal man, pemberi isyarat. Okay, apa lagi yang kita akan belajar? Apakah punca-punca kemalangan? Kenapa kemalangan kren berlaku? Pernah tak dengar di mana-mana kemalangan kren berlaku sekarang ni, baru-baru ni? Kadang-kadang kita tengok kan, orang macam saya dalam grup WhatsApp banyak akan keluar di mana ataupun di sesuatu tempat kemalangan kren berlaku. Bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia ni lah. Nanti saya ada beberapa video, baru minggu lepas pun saya dapat 2 video daripada dalam satu grup kita ni, SNTV punya grup. So saya akan kongsi dengan kamu lah, nanti saya akan tayangkan di depan ni. Yang kedua, kita akan melihat tentang cara-cara membuat ikatan. Itu saya akan ajar. Sebab sebagai seorang rigger, kamu perlu tahu dan perlu memahami cara-cara untuk buat ikatan. So far faham? Ada apa persoalan? Tak ada, faham ya? Kalau ada apa persoalan, terus angkat tangan tanya soalan. Saya boleh jawab. Baik. Kalau saya tak boleh jawab sekarang, sebelum kita balik hari ini, saya akan cuba cari jawapan tu dan berikan kepada anda. So jangan risau. Yang ketiga, kita akan melihat tentang cara-cara untuk mengenal pasti ataupun cara-cara untuk membuat inspection. Inspection dalam bahasa cakap apa? Pemeriksaan. Pemeriksaan barang-barang untuk mengangkat. Jenis-jenis barang untuk mengangkat mengikut kerja yang mengangkat ataupun beban yang kita nak angkat, dan juga bagaimana cara untuk memeriksa sesuatu barang mengangkat itu. Yang itu pun kita akan lihat hari ini.
Dan juga saya akan ajar berkenaan dengan beberapa kiraan. Bagaimana untuk mengenal pasti pertengahan graviti untuk sesuatu beban. Dan juga saya akan ajar bagaimana untuk cari berat beban tersebut. Dan bagaimana kita nak mengenal pasti jenis barang mengangkat yang kita nak pakai. Itu pun kita akan lihat hari ini. Okey, itu adalah yang keempat. Dan yang kelima, akhir sekali, kita akan melihat berkenaan dengan isyarat tangan. Bagaimana untuk memberikan sesuatu isyarat tangan kepada operator crane untuk menjalankan sesuatu kerja-kerja mengangkat. Itu kita akan lihat. Dan akhir sekali, kita akan pergi ke tapak untuk buat satu assessment cara-cara mengangkat, dan saya akan menilai setiap seorang sebelum saya issue sertifikat lah. Itu kita akan buat. Okey. Seperti yang saya kata, dalam training ini jangan ingat nanti kalau tersilap cakap ke saya akan marah ke tak. Tak ada marah-marah dekat sini. Sebab saya pun dari bidang construction. Okey, dan saya ni seorang yang suka berlawak, suka bercakap. Okey, so kalau nak buat kawan boleh, kalau nak sembang-sembang pun boleh. Okey, kalau ada apa-apa rasa boring ke atau rasa mengantuk, jangan duduk saja, macam mana saya nak cakap. Kalau rasa letih ke, mengantuk ke, okey, boleh terus angkat tangan. Boleh keluar sekejap, 1 ke 2 minit. Okey, nak buat apa-apa ke, exercise ke, nak tapak muka ke apa ke, and then masuk balik. Kita ada waktu rehat, nanti lebih kurang pukul 10.30. Macam tu kita akan pergi rehat untuk isap rokok ke, nak pergi bilik air ke boleh. Lepas tu kita akan masuk balik lah. Sementara tu sekarang ni saya tahu hujan dan juga sejuk. Biasa kalau hujan dengan sejuk kerap kita pergi kencing. Tahu. Okay, so kalau begitu, kalau nak pergi toilet bolehlah pergi. Okey. Objektif yang kita akan belajar hari ini saya dah terangkan tadi. Kita akan melihat cara-cara ataupun mengapa kemalangan berlaku dan apakah punca kemalangan tersebut berlaku. Itu kita akan lihat. Dan juga kita akan tengok apakah peraturan ataupun undang-undang negara kita mengatakan. Itu pun kita akan tengok. Dan juga kita akan lihat cara-cara untuk mengenal pasti dan untuk memeriksa barang-barang mengangkat, dan bagaimana untuk mengangkat sesuatu beban itu dengan cara yang selamat. Itu yang kita akan tengok kali ini. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, introduction, pengenalan dalam kita punya akta. Apakah akta kita mengatakan tentang kerja-kerja mengangkat? Tahu tak apa itu akta? Setiap negara mempunyai undang-undang. Contoh di Malaysia, kita ada undang-undang lampu merah kena apa? Saya bawa kereta, lampu merah saya kena buat apa? Stop, berhenti. Di Bangladesh, kalau lampu merah boleh jalan ke ataupun kena stop? Stop. Bukan saja di Bangladesh, di seluruh dunia ni, pergi ke mana-mana negara, kalau lampu merah kita kena berhenti. Itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh setiap negara. Sama juga macam tadi saya cakap, di Bangladesh dia ada parlimen, betul? Perdana Menteri ada, parlimen ada. Setiap sekali mereka nak buat sesuatu, mereka akan bawa pergi berbincang di parlimen. Mereka akan berdebat, berhujah, dan mereka akan mengambil keputusan sebulat suara untuk melakukan ataupun menumbuhkan sesuatu akta. Macam Bangladesh pun sama juga, Malaysia pun sama juga. Setiap negara ada dia punya akta. So dalam ni kita akan melihat apakah akta negara kita yang cakap. Malaysia ni, dalam Malaysia ni apa dia punya ni. Kalau pergi Indonesia, Bangladesh mungkin dia berlainan sedikit. Tetapi setiap negara mempunyai akta, undang-undang dia. Bukti pada awalnya dia tak ada undang-undang. Zaman dulu-dulu tu memang tak ada undang-undang. Kenapa wujudnya undang-undang ni? Bila sesuatu berlaku, ada satu badan jawatan kuasa, dia akan buat penilaian. Dia akan melihat statistik kenapa kemalangan berlaku banyak. Daripada statistik tersebut,
mereka akan datang ataupun akan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk membuat penilaian risiko, dan mereka akan memberi pandangan kita kena menubuhkan ataupun datang dengan satu akta yang baru supaya benda ni tidak berlaku. Mereka akan bagi satu enforcement undang-undang supaya semua syarikat-syarikat kena ikut dengan benda ni untuk mengelak kemalangan berlaku dengan tinggi. So bila ada undang-undang, apa yang berlaku? Macam lampu merah kita langgar, tadi saya cakapkan, apa yang akan berlaku? Accident. Kalau polis nampak, apa akan jadi? Saman. Itu adalah undang-undang kita. Okay, cuba kita ambil perbandingan sebelum wujudnya undang-undang tersebut dan selepas wujudnya undang-undang tersebut. Cuba bayang, sebelum ada undang-undang, kalau langgar lampu merah, tak ada saman, polis tengok pun buat tak tahu. Apakah kadar kemalangan kita? Banyak kan? Saman tak keluar banyak sebab tak ada orang takut, tak ada orang tahu. Selepas wujudnya ada saman, kalau saya langgar, dia akan saman saya. Trafik nampak, dia akan saman saya. Ataupun kemalangan berlaku, hilang nyawa. Apa yang akan berlaku? Segala nombor-nombor yang meningkat tu akan berkurangan. So sebab itunya wujud akta ni. Okay, apa yang akta kita kata? Dalam Factory and Machinery Act FMA 1967, by definition of hoisting machine, under Akta 139 FMA 1967, Amendment Akta 2006. Okey, kalau tengok dekat sini 139 hoisting machine under Akta 139 pada tahun 1967 dia orang buat. Lepas tu mereka membuat amendment. Amendment bermaksud perubahan. Dia ubah balik. So macam mana dia buat perubahan? Dia discuss dengan jawatan kuasa. Selepas tu mereka memberi pandangan mereka. Okey, dan daripada situ mereka bawa ke parlimen, dan di parlimen mereka berpelak suara bersetuju dan mereka akan datang dengan akta ni. So 2006 mereka buat perubahan dalam section 3 mengatakan hoisting machine means any equipment for lifting, raising or lowering loads such as lift, escalator, hoist and crane. So dalam undang-undang apa yang dia kata? Segala mesin yang boleh diangkat ataupun boleh diturunkan untuk mengangkat sesuatu beban seperti escalator. Escalator siapa yang pernah nampak? Shopping mall ada kan? Okey. Hoist. Tengok sini, warna merah ni, apa ni? Crane. So bermaksud dalam undang-undang kita memang sudah tertulis dalam Akta 1967, dalam FMA 1967, Akta 139, Amendment 2006 Section 3E, dia kata segala mesin-mesin yang boleh diangkat ataupun diturunkan dikategorikan dalam mesin-mesin mengangkat, dan crane adalah salah sebuah equipment, machinery. So undang-undang kita ni dia bukan sekadar sini saja. Sekarang dia dah cakap crane kan, lepas ni dia akan pergi ke dalam lagi. Apa yang kena ada dengan crane? Apa yang kena buat dengan crane ni? Contoh, setiap kali bila crane datang setapak, apa yang kita buat? Di security, apa yang dia akan check? Pertama dia akan check lesen. Dia kena mempunyai lesen. Bila masuk tapak, lifting supervisor ataupun safety dia akan pergi buat apa? Dia akan check DMA, dia akan check lesen, kompetensi crane bergerak untuk operator tersebut, dan mungkin dia akan buat physical test ataupun physical fitness test, dan dia akan buat inspection untuk crane. Sama ada dia mengikut piayawan yang ditetapkan oleh kerajaan kita. So yang itu semua dia akan buat. Okay, tengok sini. Every hoisting machine that use the power of driven, yang menggunakan
tenaga atau punca tenaga seperti elektrik, diesel, angin, pneumatik ni angin dan lain-lain lagi lah yang menggunakan punca tenaga. Perlu mempunyai certificate of fitness of hoisting mission. Okey, apa itu CF certificate? Pernah nampak ni ke? Dekat mana? Crane. Segala mesin mengangkat. Siapa yang dekat sini dulu dekat kondo ke, apartment ke, flat ke? Ada? Oh, semua rumah teres. Okey lah, orang sekurang kat sini. Okey. Kalau kamu naik lift, kamu akan nampak benda ni. Okey, kalau kamu naik escalator, lift, mana-mana kamu akan nampak benda ni. Crane ada. Skylift ada. Segala mesin yang menggunakan beban ataupun punca tenaga seperti elektrik, diesel, angin untuk mengangkat dan menurunkan sesuatu bahan perlu mempunyai PMA. Dan yang ini akan dikeluarkan oleh siapa? DOS. Tahu DOS ni apa? JKKP. Pernah dengar tak? JKKP? Pernah. Semua pernah dengar. Okey, dalam construction. So dia yang akan memberikan certificate of fitness. Dia bukan akan bagi begitu saja. Dia akan datang, dia akan buat inspection untuk crane dan dia akan berikan certificate PMA ni. Dan setiap certificate PMA ni ada dia punya nombor tarik value dia. Tarik luput dia. Cuba tengoklah sertifikat tu. Dia ada tarik luput. So selepas tarik luput tu, dia kena pergi ke JKKP balik untuk mengambil sertifikat. Ataupun walaupun dia punya sertifikat tu masih valid lagi, hidup lagi, kalau dia ada buat perubahan ataupun dia ada buat repair, major repair, mungkin dia tukar balik semua dia punya rope line dia kena pergi balik untuk mengambil sertifikat itu balik. Dia kena buat assessment balik sebab sertifikat ni diberikan masa dia mempunyai rope yang lain lama. Sekarang ni dah buat perubahan, pembaruan, so dia kena pergi untuk mendapatkan dia punya sertifikat balik. Baik. Ada beberapa soalan setakat ni. Jadi kita sambung balik. Apa yang kita punya undang-undang ni kata? Atas 139 tadi kita dah tengok. Okey. Okey. An owner or occupier shall not require or permit any person to operate or to work on any machinery set out in the schedule to these regulations unless such person has had a course of instruction in the working of the machinery and for a period of not less than 10 days thereafter is under the supervision and in the immediate company of any operator with not less than 6 months experience of the operation of such machinery. Okay, apa yang dikatakan di sini? Seseorang pemilik crane, okay, tidak boleh memberikan kebenaran kepada sesiapa sahaja untuk membawa mesin tersebut. Dan orang yang membawa mesin tersebut perlu sekurang-kurangnya had a cost. Perlu pergi ke training berkenaan dengan crane untuk mendapatkan certification, ataupun dia perlu bekerja dengan sesuatu mesin tersebut, crane tersebut at least minimum 10 hari dan ke atas. Sekarang ni tiba-tiba saya datangkan, saya selalu biasa bawa lori,
Saya datang-datang nak bawa crane, boleh tak? Tak boleh, mana boleh? Sebab saya tak fasih, saya tak tahu apa tu crane. So, at least saya kena ikut minimum 10 hari dengan crane operator untuk tahu berkenaan dengan crane tersebut. Okey. Itu adalah undang-undang kita. Itu adalah undang-undang kita. Apa yang undang-undang kita kata? Yang pertama, crane operator tersebut perlu pergi ke training dan perlu mempunyai pengalaman at least 10 hari untuk membawa crane. Dan juga crane operator tu perlu pergi dan mengambil sertifikat atau kompetensi untuk membawa operator sebagai seorang operator crane bergerak. Dia akan ada satu ni, JKKP akan bagi kad, okay, certification card, competency card. Dan juga apa yang dia kena ada, crane tu perlu mempunyai certificate of fitness ataupun PMA. So itu adalah berkenaan dengan undang-undang kita. Apa undang-undang kita yang kata? Okay, sebelum kita pergi ke modul yang pertama officially, ada apa-apa nak cakap? Ada apa benda? Soalan? Tak ada. Okey. Kita akan pergi ke modul yang pertama, iaitu major cause of crane accident. Okey, sekarang ni saya nak tanya soalan. Sebelum kita pergi ke dalam lagi. Apakah punca-punca berlakunya kemalangan crane? Kenapa kemalangan crane berlaku? Crane accident berlaku kan? Bukan dekat jalan raya, dekat apa? Dalam saya kelas. Dalam site. Okey, apa yang boleh menjadikan crane itu accident ataupun insiden berlaku? Ataupun barang jatuh, Kadang-kadang lampu. ataupun crane terbalik. Okey, apa yang jadikan crane itu terbalik? Ataupun apa yang menjadikan barang itu jatuh? Boleh, cuba. Misalnya dia angkat kaki pasang tabu tu Okey. Outrigger, bapak kaki dia kalau tak pasang betul, ya. accident boleh Ya, sekarang berlaku. dia makan tabu tu Okey. lampu putus ke apa kan. Okey, bagi orang lain. Berat barang. Berat? Berat barang kalau Okey, berat barang kalau dia lebih daripada crane punya berat dan muatan pun akan berlaku accident. Tahu sangat boleh. Yes, kalau terlalu jauh Ah. dengan beban yang berat pun boleh jatuh. Sebab lagi, nak try? Kenapa? Punca berlakunya accident kemalangan. Supervisor kita, bakal project manager. Betul tak? Sekarang supervisor, nanti jadi construction manager. Lepas tu satu hari nanti boleh jadi umur 40 tu dah jadi construction manager atau project manager kan. Ada nak cuba? Apa lagi? Operator tak Ngantuk. not competency operator. Operator yang tidak berpengalaman ataupun tidak mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap. Baik, cakap apa tadi? Dia ngantuk ke apa kan, dia boleh langgar. Tak dengar. So, operator kalau ada ngantuk lah. Tak cukup. Oh, tak cukup mengantuk. Ah. Okey. Kalau operator tak cukup tidur pun boleh berlaku, ataupun kalau malam tu operator atau pagi tu operator gaduh dengan bini pun boleh berlaku. Dia datang bad mood, kamu cakap pusing kiri, dia sengaja pusing kanan. Betul. Sebab dia masih fikir apa yang dia gaduh dengan bini. Okey? Ada apa lagi dia try? Barang susun tertib. Barang susun tertib. Barang susun tak betul ataupun ikatan barang tersebut tidak betul. Tidak betul. Okey? So, apa yang kamu cakap semuanya betul. Dan kita akan tengok juga apa yang dalam topik kita hari ini. Okey. Ini adalah major. Ada banyak berlaku, tapi major dia, satu dia terkena dengan power line. Sini okey lagi lah sebab tapak dia lain kan. Kalau pergi setengah tempat, berapa orang pernah pergi Thailand? Bukan pergi ke yang bodoh-bodoh tu lah. Yang pergi Bangkok ke. Ada? Tak pernah?
Kalau pergi Bangkok, Thailand ke mana-mana, cuba tengok dia punya tiang elektrik dia macam mana. Kalau saya rasa electrician kita pergi situ, dia tengok tiang tu dia dah pening dah, dia dah jatuh pingsan habis. Berlambak, serabut. Dia macam-macam kabel dari macam-macam tempat dia datang satu ni, dan dia akan melintang tau banyak kabel. Sekali saya pernah pergi satu rombongan, satu bas. Kita dah masuk dekat satu lorong tu. Pergi separuh kena reverse balik sebab kabel dia semua dekat bawah dan dia melintang macam tu sampai bas tu tak boleh terlepas. Terlalu rendah. Kalau pergi Thailand tengok. Saya tak tahu lah Bangladesh macam mana. Okey lah you punya kabel. Macam tu kan. Okey. So kebanyakannya berlaku accident bila crane ni kena dengan kabel elektrik. Cuba bayang kalau ada elektrik kabel macam ni melintang, terkena apa akan jadi? Ini besi kan? So kalau kabel terputus ataupun bila terkena dengan kabel, dia damage, satu kereta ni akan kena shock. Maksud operator tu keluar, dia pegang, apa jadi? Lampu dia spark. Tak perlu pakai komen, tak perlu pakai wax, dia spark terus. Tapi mana dia hangus lah. Sebab terkena dengan elektrik. Itu jadi. Okey, yang kedua, overturns. Crane terbalik. Apakah punca crane terbalik? Macam tadi cakap, empat kaki tidak dibuka dengan betul. Dalam lifting, kena pastikan outrigger empat kaki buka luas, penuh. Tak ada istilah buka separuh semua. Dan kita juga tengok cara swing dia. Okey, kalau boleh kita kena buka empat kaki dia. Okay, apa lagi yang boleh mengakibatkan overturns? Tanah yang tak kuat. Sini sekarang hujan kan, lepas habis hujan tanah banyak kan, tanah lembut. Kita tak tahu tanah dia berapa lembut. Selepas hujan apa yang akan berlaku? Mungkin dia akan tenggelam. So itu boleh menjadikan satu punca kenapa crane terbalik. Falls from crane, barang jatuh. Tadi ada cakap kan, barang jatuh. Barang boleh jatuh. Apakah punca-punca barang boleh jatuh? Satu, susunan dia yang tidak teratur. Yang kedua, cara ikatan dia yang salah. Yang ketiga, lam yang dia gunakan. Contoh, berat beban itu ada 2 tan, tapi bedding belt yang dia pakai 1 tan. So belt tu kurang daripada berat beban tersebut. So itu pun boleh mengakibatkan barang jatuh. Apa lagi? Rantai putus pun boleh menjadikan barang jatuh. Apa lagi? Operator dia marah, ataupun dia tak faham, ataupun dia tengok sekarang 4.30 pukul 5 nak balik, barang ada berlambak, nak angkat lagi. Dia swing, dia pusing kiri. You baru cakap pusing kiri, you buka mata tengok dia sudah habis pusing kiri. Dia pusing laju. Bila pusing laju apa jadi? Dia swing. So barang boleh jatuh. Dan keempat adalah mechanical failure. Kegagalan dari segi mekanikal. Contoh, dia punya ni terputus, enjin rosak, puli dekat belakang tu, drum tu faulty, mungkin dia punya bearing tu tak jalan. So ini semua boleh mengakibatkan kemalangan juga. Okey, kalau dia punya belakang tu, dia punya end part ni terputus daripada dia punya connection tu, pun boleh mengakibatkan kemalangan, barang jatuh ke boleh belah. Baik. Selain daripada itu, instability. Ini pun saya tadi kita dah cover. Apa tu instability? Bermaksud tidak stabil. Contoh-contoh dia tidak stabil. Yang tadi saya cakap, barang tak diikat dengan betul, load capacity dia
berat ataupun beban dia melebihi daripada lifting gear yang kita pakai, ataupun kurang daripada lifting gear yang kita pakai, ataupun tanah yang terlalu soft, lembut pun boleh mengakibatkan kemalangan. Lack of communication, komunikasi berkurangan. Macam mana komunikasi berkurangan? Bila angkat, pusing kiri, dia pusing-pusing-pusing, time itu siapa yang datang sembang? Kawan mari tanya. Tanya apa? Saya punya barang you serahkan kat Bata. Sekarang you angkat PIC, tiba-tiba Bata punya orang datang tanya, saya punya Bata you serahkan ke? You sembang, tak ada baik, nanti saya angkat. Itu crane operator, pusing juga. Dia tak berhenti. So lack of communication, komunikasi, ataupun tidak memberikan komunikasi itu dengan tepat. Cakap barang tu kalau pusing kanan, tapi dia akan cakap kiri. So apa yang akan berlaku? Aksiden berlaku. Tidak mencukupi training. Macam hari ini kamu datang untuk training sebab kamu nak belajar. So lepas training ini kamu sudah tahu cara-cara untuk mengangkat, cara-cara untuk membuat pemeriksaan, dan cara-cara untuk membuat pemeriksaan crane, dan cara-cara untuk melakukan kerja dengan selamat. So kamu akan di-train hari ini lah. So kamu dah masuk ke training juga. Dan juga inadequate maintenance or inspection, tidak membuat inspection, pemeriksaan mengikut jadual, ataupun tidak membuat maintenance yang betul. Kebanyakan orang buat bisnes, dia akan cari untung sahaja. Dia akan fokus kepada keuntungan. So bila dia fokus keuntungan, dia akan tidak fokus banyak untuk membuat maintenance. So bila berlaku begitu, aksiden akan berlaku. Saya cuba share satu benda lah, baru-baru ni berlaku. Skylift, ini bukan berkenaan crane, tapi Skylift. Skylift ni, dia ada safety measure banyak. Dia memang ada safety device, safety control device dia dalam Skylift, setiap Skylift. Bila kamu ambil Skylift ni, untuk certain distance, kalau dia dah lebih daripada limit dia, dia tak akan bergerak. Dia akan pergi, kalau macam boom out, dia akan pergi. Kalau untuk distance tu dengan ketinggian tu, kalau dia boleh pergi 15 meter, selepas 15 meter dia akan auto cut. Dia tak akan pergi. Kamu tekan macam mana pun dia tak akan pergi. Itu lagi satu. Untuk swing, pusingan, sama juga. Bila untuk pusingan, dia tahu bila orang dah duduk dekat atas tu, dia pusing, dia dah tahu bila dia pusing 90 darjah, dia tak akan pergi lagi. Dia akan berhenti. So apa berlaku? Kita buat satu projek dekat satu tapak. Yang apa yang berlaku, Skylift ni, dia pergi ke satu tempat untuk mengangkat barang. Dan di situ apa yang jadi, dia ada soka. Sekarang kan soka ke goka yang banyak tempat dia letak soka. So bila dia letak soka tu dekat situ, dia nak buat kerja untuk buat satu maintenance punya kerja. Empat outrigger dia tidak dapat dibuka penuh. So bila tak dapat buka penuh, yang pertama, bila dia tak dapat buka penuh, automatically boom tu tak boleh diangkat sebab dia tak buka penuh. Di sini apa yang berlaku, dia buka separuh lagi sebelah tu dia dah buka penuh. Dan dia dah angkat, dia pergi tinggi lagi, benda tu tak auto cut. So apa yang berlaku, sekali tu terjatuh, topple. Dia dah topple. So bila dah topple, investigation team pergi, kita buat investigasi. Saya pun pergi juga untuk buat investigation. Bila kita buat investigation dengan Skylift punya company tu, kita dapat tahu dia telah buang safety control device tu. Memang tak ada langsung. Dia biasa kat bawah tu. Saya masuk kat bawah tu tengok, dia memang tak ada safety control device. Bila tanya, operator garuk kepala. Bila tanya dekat company senang saja. Wah, abang mau tanya saya punya mekanik lah. Mekanik saya yang tahu ini barang. So, overall investigation dapat tahu dia punya safety device tu dia dah bypass. Sebab apa? Bila dia pergi certain project, dia nak buat certain kerja, kalau ada safety device ni dia tak lepas, dia tak boleh nak buat kerja. So, company tu dia tak nak ambil Skylift ni.
Sebab biasa orang yang buat bisnes ni dia nak habiskan kerja kan. Dia datang, dia habis kerja, dia balik, dia dapat duit. So benda ni dia tak kisah. So saya rasa company ni dia jenis yang begitu kot. So apa yang jadi dekat situ, dia punya ni dia dah remove. So dia tak buat maintenance yang betul. Dia bypass dia punya safety control device dia. So kita kena pastikan benda ni juga. Setiap kali bila datang, kita kena pastikan macam untuk crane, dia ada limit switch betul dekat atas sekali tu, dekat crane. Nanti kita akan tengok dekat ni. Bila dia dah limit, dia punya switch tu dia akan auto cut. Ataupun dia ada load cell. Bila benda tu dah lebih daripada mencecah daripada beban tersebut, dia akan bagi satu siren, alarm. Dia akan bagi alarm mengatakan benda ni untuk kerja mengangkat ni dia dah lebih daripada beban yang patut crane ini angkat. So benda-benda tu semua kita kena pastikan diperiksa. Dan juga kita kena pastikan maintenance time to time, crane operator melakukan maintenance. Kalau biasa saya tak tahu lah construction dekat sini macam mana. Kalau ikutkan setiap kali bila crane tu datang ke site, kita kena periksa jadual dia. Kekerapan crane operator membuat pemeriksaan terhadap crane tersebut. Kena check. Okey, ada apa soalan? Ada apa soalan? Tak ada. Okey, ini pun kita dah tengok load rating, SSC speed pun dah tengok. Melebihi daripada speed yang ditetapkan, pusing ikut suka hati dia sebab nak balik awal. Tak ada hand signal. Ataupun kebanyakan tempat construction, apa yang berlaku? Tahu tak apa yang berlaku? Crane operator satu orang. Orang bagi signal berapa orang? Satu orang. Banyak orang. Banyak orang. Pernah nampak? Bila dia nak angkat kan, 5 orang akan datang pakar. 5 orang tu, satu tunjuk tangan macam ni, satu tunjuk tangan macam ni. Macam-macam signal akan ada. Crane operator, dia nak ikut siapa? Sebab tu hari ni kita akan cover ujung sekali, akhir sekali kita akan cover dengan signal man. Dan kita akan tengok apa kriteria signal man. Dan operator crane, kalau nak mengenal pasti signal man tu, apa kriteria ciri-ciri yang signal man tersebut tu kena ada. Kita akan lihat nanti. So tidak memberi isyarat tangan yang sempurna ataupun betul, ataupun tiada langsung. So ini pun penting sangat. Ini dah, ini dah, ini dah. Kita dah cover. Okey, ini adalah contoh gambar lah. Okey, tengok ni power cable. Unguarded chain, rantai, dia kena ada cover tau. So bila barang ni, rantai ni dia berputar-putar di sini. Contoh dekat construction, tiba-tiba batu banyak kan. Kalau terkena batu ke sepihan batu dekat sini, apa yang berlaku? Mungkin rantai tu boleh terkeluar, ataupun rantai tak keluar tapi batu tu ada dekat celah tu kan. So lama-lama dia pusing, mungkin dia boleh terputus. So itu akan mengakibatkan apa? Kemalangan. Cermin pecah. Kalau nampak cermin pecah, hantar balik. Kalau macam ni, macam mana dia nak tengok? Biasa kita nampak satu, nanti ke cermin pecah. Ni pernah nampak tak daripada dalam cermin pecah? Saya pernah sekali bawa kereta dekat KL, flyover, dekat Kajang saya ingat lagi. Daripada flyover atas, saya masuk bawah ni, atas flyover. Tak tahu batu tu datang dari mana, dia jatuh, pam, letak. Tak nampak apa. Kena bawa macam ni, tengok kat luar, buka tingkap. And then nasib baiklah sebelah tu dia okey lagi. So co-driver yang duduk sebelah saya tu, dia tolong saya lah sampai kita pergi cari satu kedai tu, kita repair. Bila cermin dia pecah, satu orang tu dia akan nampak macam 3 orang. So tak tahu dari mana dia bagi signal. Benda tu boleh jadi salah. Ni tidak meletakkan ini outrigger kaki di tempat yang tanah yang kuat.
Okey, cuba tengok dekat sini. Kamu rasa apakah punca yang menjadikan tepi-tepi ni dia rosak? Apakah punca dia? Siapa yang boleh cakap apa punca dia? Hmm? Grease. Mungkin tersapu grease ataupun terkena benda-benda yang tajam. Contoh besi. Bila kena benda tajam kan dia akan jadi macam tumpul-tumpul sikit kan. Dia pun akan jadi ada kesan potongan dia. So kesan potongan dia akan apa yang akan jadi bila rope ni dia berpusingan, dia terkena dengan sini, apa yang akan jadi dekat sini? Dawai itu dia akan putus. Sebab dia dawai kecil-kecil dia sulam, dia jadikan satu ni kan. So dia akan terputus. Okay, ini adalah statistik tahun berapa ni? 2021. Sebab 2022 saya cari satu lagi dalam DKQ punya website tak ada. Jadi kita skip. Okay, ini semua saya dah cover tadi. Awal-awal ni saya dah cakap dah apa yang kita perlu buat. Okay, ini daripada JKKP. Apa yang dia katakan? Langkah-langkah untuk mengangkat dengan selamat iaitu melaksanakan penilaian risiko. Kita perlu buat penilaian risiko. Kena mengenal pasti apakah punca-punca bahaya dan apakah risiko dia dan apakah yang akan mengakibatkan berlaku jika kita tidak mengikut undang-undang ataupun cara-cara pemeriksaan yang betul. Menyediakan pelan kerja mengangkat dan prosedur kerja selamat, yang ini pun kena ada. Memastikan jentera dan peralatan untuk mengangkat berfungsi dan berkenan yang baik, ini pun kita dah tengok tadi. Okey, personal yang terlibat mesti terlatih dan kompeten, ini pun tadi dah tengok dalam undang-undang pun dah tertulis. Perlu berkompeten, perlu mempunyai kompetensi sertifikat. Work permit sistem, mungkin setengah tempat ada work permit sistem, setengah tempat dia tak ada work permit sistem lah. Dia ikut kepada klien kita. Siapa klien kita? So setengah klien dia perlukan working permit system, setengah klien tidak perlu. Memantau dan menilai kerja mengangkat pada setiap masa. Perlu memantau kerja-kerja tersebut setiap masa. Saya rasa yang ni tak ada dalam buku tu. Ya, ada few slide ni tak ada. Okey. Ini tadi kita dah tengok broken standard. Bila terkena benda tajam ke apa, so lama-lama dia putus satu, dia putus dua, dia putus tiga, dia akan putus banyak. So yang ni semua kita kena buat pemeriksaan. Okay, sebab saya ajar kepada Riga kena pastikan benda ni juga. Selain daripada lifting supervisor, Riga juga kena pastikan benda-benda ni. Kena buat pemeriksaan dengan lifting supervisor sekali. Okey, sebelum kita masuk ke modul 2, apa kata kita ambil rehat 5 minit, pergi ke toilet dan kita datang balik.